qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, janganlah engkau memesungkan hati kami sesudah engkau tunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Amin. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama lagi dengan Yang Amat Arif, Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk kuliah maghrib pada malam ini bagi mengisi slot hak-hak wanita dalam hak-hak wanita dan keluarga dalam undang-undang di Malaysia. InsyaAllah, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita mulakan kuliah ilmu kita dengan bacaan umum kita dengan niat kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang telah pergi mendahului kita, yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Yang Amat Arif. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan kuliah ilmu kita pada malam ini kepada yang berbahagia Yang Amat Arif. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati, terima kasih kepada pengacara majlis. Yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Agama Nur Iman, para asatizah, para hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mengucap syukur setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu yang bertajuk Al-Ahwal Al-Syakhsiyah ataupun Undang-Undang Keluarga Islam, khusus membicarakan hak-hak yang berkaitan hak-hak wanita dan juga lain-lain hak yang berkaitan dalam Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia yang ditadbirkan di Mahkamah Syariah. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang banyak juga berkaitan dengan perundangan berkaitan dengan hak jagaan wanita, hak jagaan anak-anak, hak jagaan anak-anak, senarai keutamaan apa yang diambil pertimbangan oleh mahkamah untuk memberikan hak jagaan kepada sama ada kepada ibu ataupun mana-mana orang yang difikirkan layak oleh mahkamah, dan juga berdasarkan pertimbangan kebajikan anak-anak. Jadi insya-Allah pada malam ini saya US dengan Mesir telah berlaku untuk ditolak ke tempat ini supaya Mesir beri. Boleh saya teruskan insya-Allah. Boleh Datuk. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan kongsikan beberapa kes yang dimuatkan dalam
buku yang ditulis oleh almarhum Profesor Ahmad Ibrahim ini, ya. Bila dikongsikan kes nanti, insya-Allah kita akan nampak dengan lebih jelas lah, bagaimana mahkamah memutuskan, ya. Dan di mana ada juga kes-kes yang dirayu, dan kita nak lihat bagaimana mahkamah rayuan memutuskan, ya. Rayuan, kes-kes rayuan yang dirayu, berkaitan dengan hak jagaan anak. Jadi insya-Allah saya selepas itu saya akan bukalah, ya, ke soal jawab yang berkaitan dengan hak jagaan anak ini, dan juga mungkin boleh jugalah, ya, jika ada soalan-soalan yang lain, yang berkaitan dengan yang hal-hal lain lah, ya, yang ada kaitan dengan hak jagaan anak ini, termasuk anak yang tidak sah taraf dan sebagainya, ya, yang kita bicarakan yang ada kaitannya dengan hak jagaan anak, ya. Saya kira saya pun dah kongsikan, sebelum ini berkaitan dengan anak tidak sah taraf, dalam undang-undang disebut adalah semata-mata kepada ibu, dalam undang-undang keluarga Islam kita disebut anak yang lahir, yang tidak sah taraf, ya, sama ada mengandung dahulu kemudian menikah dan sebagainya lah, dan seumpamanya lah, ya. Jadi anak-anak yang tidak sah taraf, hak jagaannya adalah semata-mata kepada ibu, atau saudara mara sebelah ibu. Ini yang diberikan hak oleh undang-undang keluarga Islam kita di Malaysia, ya. Okey, saya mulakan dengan satu kes, ya. Satu kes berkaitan dengan hak jagaan anak ini, ya, di mana anak ini semasa bercerai, ya, anak ini telah duduk dijaga oleh bapa dia, ya. Kemudian apabila bercerai, ibu yang menjadi janda ini, ya, kemudian telah membuat tuntutan hak jagaan anak, ya, kepada mahkamah qadi, ya, mahkamah qadi. Dan apabila dibicarakan di mahkamah, ya, fakta dia, anak ini semasa bercerai memang dah duduk dengan bapa dia, ya. Kemudian bercerai, ibunya kemudian tak berapa lama selepas bercerai dan jadi janda, dia nak ambil, nak buat tuntutan hak jagaan anak yang sekarang ada dengan bekas suami, ya, dengan bapa dia, ya. Jadi apabila dibicara di mahkamah qadi, ya, bila bicara di mahkamah qadi telah putuskan bahawa yang berhak mendapat hak jagaan anak ini adalah ibu, ya. Kerana mahkamah qadi menghukumkan berdasarkan keutamaan tadi, ya. Berkeutamaan tadi bahawa maknanya ibu adalah orang yang paling layak, ya, menurut turutan yang kita dah bahas sebelum ini, ya. Jadi bapa ni tidak berpuas hati, ya, apabila anak ni diberikan hak jagaan kepada bekas isteri tadi, kepada ibu dia, ya, sebab anak ni dah duduk dengan dia, dengan bapa ni, ya. Jadi bapa ni merayu, ya, merayu kepada mahkamah rayuan, ya. Kemudian rayuan bapa ni telah diterima dan mahkamah rayuan telah terbalikkan keputusan mahkamah qadi tadi, ya, mahkamah qadi, dan menghukumkan supaya anak itu hendaklah tetap di bawah jagaan bapanya, ya, dengan pemeliharaan dan asuhan orang yang diharapkannya iaitu ibunya, ya. Ibunya yakni ibu kepada bapa dia, ya, nenek sebelah bapa lah, ya. Nenek kepada kanak-kanak itu, ya. Jadi apa kata mahkamah rayuan, dalam kes ini? Jadi asal anak ni duduk dengan bapa, kemudian bercerai, mak dia tuntut. Asalnya mahkamah qadi beri hak jagaan kepada ibu, kemudian bapa merayu, mahkamah rayuan terbalikkan keputusan mahkamah qadi, kata hendaklah anak ni duduk kekal dengan bapa tadi, ya. Jadi apa kata jemaah rayuan, ya, hakim-hakim rayuan, dalam jemaah keputusan di mahkamah rayuan menyatakan
Menurut catatan perbicaraan kes ini, ternyata anak ini telah menetap duduknya di bawah jagaan dan pengawasan bapanya dan dalam pemeliharaan dan asuhan nenek dia, semasa dia berumur 2 tahun 3 bulan, masa umur 2 tahun 3 bulan lagi. Dan setelah menetap kira-kira 1.5 tahun barulah dituntut oleh ibunya yang jadi janda tadi, Jadi kanak-kanak tadi ni telah duduk bersama nenek dia, maknanya ibu kepada bapa dia, lebih daripada 2 tahun setengah, iaitu satu tempoh, kata Mahkamah Rayuan, iaitu satu tempoh yang menjadikan anak ini, sebab dia umur bawah kan, baru 2 tahun lebih, telah bermesraan penuh dengan neneknya, Maka dengan berdasarkan kepada keadaan yang tersebut, jemaah pengadilan berpendapat bahawa akan terjejas jika anak ini dipisahkan, perasaan kanak-kanak ini akan terjejas jika dipisahkan daripada nenek dia, jadi maknanya bila sebelum bercerai lagi, maknanya anak ni, budak kecil ni, anak ni dah duduk dengan bapa dia, bapa dia, dan diasuh oleh nenek dia. Mungkin ni dua ibu bapa ni dua bekerja, yang jaga siang malam ni nenek dia, Jadi maknanya dah baik, dah mesra dengan nenek dia. Jadi jemaah rayuan, Mahkamah Rayuan mengatakan pokok dan tujuan hadanah, tujuan hak jagaan anak ni ialah maslahah dan kebajikan kanak-kanak itu, yang dipelihara itu. Itu yang menjadi hak asasi lah, bagi kanak-kanak itu. Jadi hak yang mesti diutamakan, kata Mahkamah Rayuan, lebih daripada hak pihak yang memelihara, sebagaimana difahamkan dalam fatwa Ibnu Salah dalam kitab Tuhfah dan Nihayah, serta yang dimuktamadkan oleh Al-Imam Ali Syabramalusi, juga sebagaimana disalin oleh Syekh Said Sabiq dalam kitab dia Fiqhus Sunnah, juzuk yang ke-8, yang bermaksud sesungguhnya setiap yang menjaga dan dijaga anak itu, yang dijaga anak itulah mempunyai hak dalam pemeliharaan. Tetapi hak yang dijaga lebih kuat dari hak yang menjaga. Ini keputusan ataupun khulasah yang diambil oleh para ulama yang menyatakan bahawa walaupun bapa tadi ada hak untuk hak jagaan, mak dia pun ada hak, tetapi keutamaan hak ini, maslahahnya, kebajikannya adalah hak anak itu sendiri. Jadi jika hak ataupun kebajikan kanak-kanak ini terjejas, jadi mahkamah kena melindungi. Ini maksudnya, Mahkamah hendaklah menjaga hak ataupun keutamaan kebajikan kanak-kanak itu, melebihi hak bapa dan juga hak ibu dia, Jadi kalau kita nak ambil kesimpulan, maknanya di mana kebajikan kanak-kanak ini lebih terjamin, ini yang nak ditekankan oleh Mahkamah Rayuan, Jadi diterangkan pula oleh Ibnu Qudamah, yang bermaksud sabitnya hak jagaan anak ini, hadanah, adalah untuk menentukan nasib ataupun kepentingan kanak-kanak itu. Maka dalam perbicaraan kes ini tidak ada keterangan yang menunjukkan terjejasnya maslahah dan kebajikan anak-anak itu semasa dipelihara oleh neneknya. Yang bapa dia pun duduk sekali lah ni, dengan mak dia, dengan nenek dan kanak-kanak tadi. Yang dijaga oleh neneknya, pemeliharaan neneknya, dan dijaga dan diawasi oleh bapanya, yang dah berpisah tadi kan, dengan ibu dia tadi. Sedia maklum bahawa memutuskan silaturahim antara kaum kerabat adalah haram, khasnya di antara anak dan ibu bapanya.
Lebih-lebih lagi ibu adalah berhak mendapat bakti anaknya lebih daripada bakti bapa, berhak mendapatnya sebagai ditetapkan oleh agama Islam, ya. Jadi bab silaturahim, bab kebajikan anak ini diutamakan dalam kes ini. Jadi mahkamah rayuan dalam kes ini berpendapat jika anak ini dipisahkan daripada nenek dia yang dah menjaga 2 tahun setengah, ya, lebih kurang 2 tahun setengah dah nenek jaga ni, tiba-tiba ibu dia dah berpisah dengan bapa ni, nak ambil, nak bawa, nak jaga pula, ya. Ini dah banyak juga kes-kes sebegini, ya, hadirin hadirat sekalian, yang mana mahkamah putuskan adalah tidak baik ataupun tidak wajar mengacau ganggu, ya, anak yang telah ada dalam jagaan seseorang, dipindahkan pula hak jagaan kepada orang lain, ya, sebab dia akan menjejaskan emosi, perasaan, ya, kanak-kanak yang dijaga tu, ya, sebab masih kecil lagi, ya. Itu kes yang pertama lah, yang saya nak kongsikan. Dalam kes yang kedua, tadi kes bawah umur kan, maknanya bawah, tadi kanak-kanak tadi umurnya baru 2 tahun setengah, ya. Kita tengok pula dalam kes lain, ya. Dalam satu kes lagi, kes yang seterusnya, ya. Seorang bapa, ya, dalam kes ini bapa menuntut hak jagaan anak perempuan dia yang berumur 9 tahun. Saya dah terangkan dulu kan, hak umur keutamaan kepada ibu ni bila anak ini berada di bawah umur, iaitu lelaki 7 tahun, perempuan 9 tahun, kan, ya. Perempuan perempuan 9 tahun, ya. Jadi bila lelaki lebih daripada 7 tahun dan perempuan 9 tahun dan ke atas, maka bapa ini boleh buat tuntutan, ya, ataupun anak ini boleh memilih untuk duduk dengan siapa, ya, dari segi hak jagaan. Di dalam kes ni anak perempuan ni dah capai umur 9 tahun. Jadi bapa dia menuntut hak jagaan anak, ya. Kemudian anak ini pula telah tinggal bersama dengan ibunya, ya, daripada Januari tahun 1973. Ini kes ya. Kes tahun 75, kes ni, Anak ni dah tinggal dengan ibu dia sejak daripada Januari 1973. Ya. Kemudian mana tinggal dengan ibu lah. Bila bercerai dengan bapa, anak ni tinggal dengan ibu, ya, sejak tahun 1973. Kemudian bila ibu dapat hak jagaan, anak dia dah tinggal dengan ibu dia waktu tu, walaupun mahkamah belum putuskan siapa yang lebih berhak, anak ini telah tinggal dengan ibu dia, ya, selepas bercerai dengan bapa. Jadi kemudian ibu ni pula berkahwin lain, ya, sebab itu bapa ni bila tahu bekas isteri ni dah kahwin lain, anak ni pula dah capai umur 9 tahun, bapa ni buat tuntutan hak jagaan anak. Apa yang berlaku ialah mahkamah qadi telah menolak tuntutan bapa tadi ni, ya. Qadi kata dia bergantung kepada keputusan dalam kes yang saya bacakan tadi ni, ya. Sebagai kes duluan, yang menjadi autoriti yang memutuskan adalah kebajikan anak itu untuk terus tinggal dengan ibunya dan nenek sebelah ibu, ya. Jadi bila sebab anak ni dah berapa tahun dah duduk dengan mak dia, walaupun mak dia ni kahwin lain, tetapi mana kebajikan anak ni pada pandangan mahkamah qadi dah okey dah, ya. Jadi tak patut bapa ni pula dipindahkan pula hak jagaan anak ni kepada bapa dia, ya, walaupun ibu tadi dah berkahwin lain, ya. Apa kata mahkamah qadi? Dia kata dalam memutuskan kes ini, menurut kenyataan yang kena dakwa, yang kena tuntut, yang ini ibu dia lah, dan diakui oleh pihak yang menuntut ni bapa dia, ternyata bahawa anak ini telah duduk menetap di bawah jagaan dan pengawasan ibunya, ya.
dalam pemeliharaan dan asuhan nenek dia. Ya, nenek dia tolong jaga sekali waktu ibu bekerja dan sebagainya. Ya. Dan telah menetap kira-kira 3 tahun lebih. Dah duduk dengan mak dia, dengan nenek dia jaga sekali dah 3 tahun lebih lah. Baru bapa ni nak tuntut pula. Ya. Jadi anak ni dah mesra dengan nenek dia, ya. Dah kerja sama dengan ibu dan nenek dia ni dah macam kes yang pertama tadi jugalah, ya. Jadi kata Mahkamah Qadhi, saya percaya, dia kata, berdasarkan keadaan tersebut saya percaya akan tersentuh jiwa kanak-kanak ini jika dipisahkan daripada ibu dan nenek dia, ya. Jadi nenek ni dah mengasuh daripada kecil, ya. Ibu dia pergi kerja, nenek ni lah yang menjaga dan sebagainya, ya. Kemudian bapa ni tak puas hati. Bapa tak puas hati, dia rayu kepada mahkamah rayuan, ya. Kemudian rayuan bapa ni telah ditolak, ya. Jadi maknanya hadirin sekalian, dua kes ini nak menunjukkan bahawa jika kanak-kanak itu dah dijaga oleh sebelah pihak, macam tadi ibu lah kan, kes yang kedua ni ibu, kes yang pertama tadi bapa, dah berapa tahun dah jaga anak ni, dibantu oleh nenek dia, ya, dah mendapat kasih sayang nenek dia, ya. Seorang tadi, kes yang pertama tadi telah mendapat kasih sayang nenek sebelah bapa. Kes yang kedua ni telah mendapat kasih sayang asuhan nenek sebelah ibu. Dah mesra dah. Ketika ibu dan bapa ni bekerja kan. Jadi kita lihat pendekatan mahkamah, bila anak ni dah selesa, dah duduk begitu, diasuh, bermesra, bermanja, mendapat kasih sayang yang cukup dan sebagainya, adalah tidak wajar untuk mengganggu ataupun memisahkan anak ini dengan orang yang dia dah biasa. Dah mesra dah. Ini pendekatan yang diambil oleh mahkamah. Ini antara pendekatan yang diambil oleh mahkamah dalam memutuskan hak jagaan. Okey, kita tengok satu lagi kes. Kes di Kelantan. Dalam kes ni, ibu menuntut hak jagaan 5 anak perempuan. 5 anak perempuan yang berumur 7, 9, 11, 12 dan 14 tahun. Anak perempuan umur 7, 5 orang. Ni 5 semua perempuan. 5 tahun hingga umur 14 tahun, 5 orang. Alasan ibu ni dia kata yang kena tuntut itu bekas suami ni bukan, ini bapa yang tuntut, bapa yang tuntut hak jagaan 5 anak perempuannya dengan alasan bekas isterinya telah berkahwin lain. 5 orang sekali, Kemudian Mahkamah Qadhi telah menghukumkan, supaya anak-anak ini diserahkan kepada yang menuntut, iaitu bapa. Dah bercerai. Bila bercerai, masa bercerai, anak-anak ni dijaga oleh ibu dia. Kemudian bapa ni dapat tahu ibu dia dah kahwin lain. 5 orang anak ni, semua perempuan. Waktu tu umur dah 7 hingga 14 tahun. Jadi bapa ni tuntut. Tuntut hak jagaan dengan alasan bekas isterinya tadi ni dah kahwin lain. Maka Mahkamah Qadhi telah menghukumkan supaya anak-anak ini diserahkan kepada bapa dia. Dengan alasan tadi ni. Ibu dia tadi dah kahwin lain. Dan dalam kes ini Mahkamah Qadhi telah merujuk kitab Mu'nil Muhtaj, juzuk yang ketiga yang berkaitan dengan hadanah, yang maksudnya maka sekiranya salah seorang daripada kedua ibu bapa gila atau kafir atau papa atau fasik, atau yang perempuan yang ini ibu berkahwin, maka hak adalah untuk yang satu lagi. Ini alasan dalam kitab Mu'nil Muhtaj yang dirujuk oleh Mahkamah Qadhi tadi ni. Maknanya bila
ibu tadi berkahwin lain, maka hak jagat hendaklah diserah kepada bapa. Seolah-olah begitu, pandangan dalam kitab Mu'lim Muhtasyidin. Kemudian ibu, bila mahkamah qadi buat keputusan 5 anak perempuan ni diserah kepada bapa dia, ibu tadi ni merayu kepada mahkamah rayuan. Di peringkat mahkamah rayuan, pengarayuan ibu tadi telah ditolak. Ya. Jadi maknanya mahkamah rayuan mengekalkan keputusan ni di kes di Kelantan ni, mengekalkan keputusan mahkamah qadi tadi supaya 5 anak perempuan tadi diberi hak jagaan kepada bapaknya dengan alasan ibu tadi dah kahwin lain, ya. Kemudian mahkamah rayuan telah merujuk kepada fatwa Syekh Ar-Ramli. Ini Syekh Ar-Ramli ni seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, ya. Ditanya dia dalam fatwa Syekh Ar-Ramli tadi, dia kata ditanya kepada beliau mengenai anak yang telah mumayyiz 7 tahun dan ke atas lah, sekiranya kedua ibu bapanya telah berkahwin lain, adakah diberi pilihan kepadanya untuk memilih di antara keduanya atau bapanya berhak mengambilnya tanpa pilihan lagi? Mereka telah dijawab bahawa hadanah, hak pemeliharaan anak itu adalah kepada bapanya. Ini dalam kitab Fatwa Kubra Imam Syekh Ar-Ramli, ya, dan dimuatkan dalam fatwa Syekh Ar-Ramli dimuatkan dalam kitab tu, ya, Fatwa Kubra. Ini kita tengok macam sedikit berbeza, ya, dalam 2 kes yang sebelum ini, ya. Walaupun asalnya ibu boleh jaga, ya. Cuma dalam kes ini mungkin antara selain daripada sebab ibu ni dah berkahwin lain, mahkamah mengambil kira juga bahawa anak-anak ini telah mumayyiz, telah mumayyiz, dan bapa bila isteri dah kahwin lain ni, ibu kanak-kanak ni dah kahwin lain ni, jadi keutamaan kepada bapa ini lebih ni lah, ya. Bapa maknanya peluang bapa untuk dapat hak jagaan kanak-kanak lebih daripada ibu. Itu dari segi undang-undang dan juga fatwa yang dirujuk oleh mahkamah rayuan, di Kelantan. Dalam kes lain di Kelantan juga, ya, pihak-pihak terlibat mempunyai 3 orang anak. 3 orang anak umur 10 tahun, 10 tahun, 4 tahun dan 2 tahun semasa bercerai. Yang paling tua 10 bulan, 2 tahun dan 4 tahun masa bercerai. Semuanya bawah umur, ya. Yang paling kecil umur 10 bulan, 2 tahun dan 4 tahun masa perceraian. Selepas perceraian, 2 anak yang kecil ini tinggal bersama ibu mereka. Yang 10 bulan dengan umur 2 tahun duduk dengan ibu. Sedangkan anak yang besar yang umur 4 tahun tinggal dengan bapa. Ibu kemudian memohon hak jagaan anak yang besar itu yang umur 4 tahun itu, dan dia berjaya di mahkamah qadi. Mana mahkamah qadi pun beri hak jagaan anak yang paling besar umur 4 tahun itu kepada ibu dia, ya. Apa kata mahkamah qadi berdasarkan kepada hadis yang bermaksud seseorang ibu itu lebih bersifat penyayang, lemah lembut, pengasih, simpati, baik dan berbelas kasihan, dan dialah yakni ibu orang yang lebih berhak menjaga anaknya selama masa ia belum bersuami lain, belum kahwin lain. Ini yang dirujuk oleh mahkamah qadi, ya, berdasarkan pada hadis yang dirujuk ini. Jadi bila anak ini masih bawah umur, ibulah yang lebih berhak, ya. Sebab bila anak ini kecil, maka masih belum sampai umur 7 tahun tadi kan, di bawah umur, belum mumayyiz, ya. Anak ini perlukan kasih sayang, perhatian yang lebih. Dan kalau menurut hadis yang dirujuk oleh mahkamah qadi ini, ibulah yang mempunyai sifat belas kasihan, kasih sayang dan sebagainya melebihi orang lelaki, ya. Ini yang kita di segi kalau tak merujuk hadis pun kita faham dah, ya, kan, ya, bahawa
ibulah, sebab itu dalam senarai keutamaan ibulah yang lebih berhak. Senarai keutamaan untuk dapat hak jagaan anak ni yang diberi oleh undang-undang, ibu, selepas ibu kepada ibu, nenek sebelah ibu, bapa ni jatuh nombor 3 kalau ikut senarai keutamaan dalam undang-undang keluarga Islam kita, Jadi dalam kes ini Mahkamah Qadi memutuskan, sebab anak ni masih di bawah umur, maka memerlukan perhatian kasih sayang seorang ibu, dengan sifat-sifat yang disebut dalam hadis yang saya bacakan tadi ni, maka Mahkamah Qadi memutuskan anak ini diberi juga kepada ibu, walaupun mula-mula dia diambil oleh bapa dia, Selama mana? Selama disebut dalam hadis ni, selama ibu itu belum berkahwin lagi. Jadi dalam kes ini juga qadi menunjuk kepada ataupun sandaran yang lain, nas yang lain dalam kitab I'anatul Talibin, yang bermaksud, dan orang yang lebih berhak menjaga kanak-kanak ialah seorang ibu yang belum bersuami lain, mana belum kahwin lain. Bila bercerai, ibulah yang berhak selama mana sebelum dia berkahwin dengan orang lain. Begitu juga dalam kitab Fiqh As-Sunnah, Fiqh As-Sunnah Said Sabiq tadi, yang bermaksud sesungguhnya setiap penjaga dan anak jagaan masing-masing mempunyai hak jagaan, tetapi hak yang diberi kepada seorang anak jagaan itu adalah lebih kuat daripada hak yang diberi kepada penjaganya. Dan juga beliau merujuk kepada kes di zaman Saidina, kepada kes di masa Saidina Abu Bakar, sebagai khalifah. Beliau telah menyuruh Saidina Umar memberikan hak jagaan anaknya kepada nenek anak itu, iaitu nenek sebelah emak. Itu kes yang antara yang dirujuk oleh Mahkamah Qadi. Jadi bila Mahkamah Qadi beri hak jagaan anak yang besar tadi ni, umur 4 tahun, kepada ibu dia, bapa ni tak puas hati. Kemudian bapa ni merayu kepada Mahkamah Rayuan. Tetapi di peringkat Mahkamah rayuan bapa ini telah ditolak, dan keputusan kes Mahkamah Qadi itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan, mengambil kira tadilah faktor-faktor tadi, dalam kes ni juga, Mahkamah Rayuan juga merujuk kepada kes yang pertama tadi, berkaitan dengan kedudukan kanak-kanak yang masih di bawah umur, yang memerlukan kasih sayang ibu dan sebagainya, maka keutamaan kepada ibu itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Setakat ni ada soalan ke? Ada soalan ke setakat ni? Saya baca satu kes lagi, Saya tengok dalam chat room kalau ada soalan. Ni komen daripada Puan Afrida, dan kesian juga seorang ibu tak dapat jaga anaknya, tak ada penjagaan bergilir ke? Ni soalan. Saya jawab ini dulu kot, Boleh, Boleh, Datuk. Okey. Kita tengok kes tadi ni, bila anak ni dah yang kes yang pertama tadi kan, anak ni dah duduk dengan bapa dia, dan dalam masa 2,5 tahun, dengan asuhan nenek dia. Bila ibu dia dah 1.5 tahun berpisah dengan bapa ni, baru dia nak tuntut beli hak jagaan anak ni. Dia begini, kesian pada ibu ni satu hal lah, betul lah, kesian pada ibu ni, tak dapat jaga anaknya. Tak ada penjagaan bergilir ke? Boleh mohon sebenarnya hadirin sekalian, Dia biasanya bila mahkamah buat keputusan hak jagaan ni diberi kepada salah satu pihak. Contoh tadi bapa tadi kan, dikekalkan hak jagaan anak. Ibu ni diberi peluang untuk dapat akses. Akses yang macam mana? Contoh bermalam di hujung minggu, boleh bawa anak ni balik. Ini tengok case by case lah yang mahkamah tengok, Saya ada satu pengalaman lah, satu pengalaman yang
waktu saya jadi hakim Mahkamah Rendah dulu. Ya, di Tampin sekitar 1997 siang 8 ya. Bila bercerai betul lah ya, bila bercerai. Dan bila bercerai, anak ini memang dah duduk dengan bapa. Ya. Dah lebih kurang 3-4 tahun ya. Waktu tu anak terkecil lagi kan, tak kenal orang lagi, ya. Jadi bila dah 3-4 tahun, agaknya ibu ni dah menyesal dan sebagainya. Dia datang ke mahkamah nak tuntut balik hak jaga anak ni. Ya. Waktu tu kes hak jaga anak ni boleh didengar lagi di Mahkamah Rendah. Ni waktu saya mula-mula jadi hakim Mahkamah Rendah dulu. Kemudian telah dipindah oleh sebab kes hak jaga anak ni kes yang serius. Kemudian kes hak jaga anak ni telah diangkat. Diangkat dan hendaklah didengar oleh Mahkamah Tinggi. Ya. Saya berpeluang lah waktu tu di peringkat Mahkamah Rendah. Jadi bila dah 3-4 tahun, anak ni tak pernah tengok ibu dia. Kan? Boleh bayang tak tuan-tuan, perempuan, hadirin sekalian, boleh bayang tak bagaimana? Bila di mahkamah ni, mak ni mungkin dah menyesal dan rindu pada anak ni, dia nak peganglah anak ni. Ya? Nak pegang, nak peluk anak ni. Anak ni dah 3-4 tahun, daripada kecil tak pernah tengok mak dia, tiba-tiba datang nak peluk dia, nak pegang dia kan. Menjeritlah budak tu kan. Menangis. Dah jadi drama pula dekat mahkamah ni. Ya. Dan kita yang menyaksikan pun, memanglah kita pun terikut rasa sedih juga. Ya. Bagaimana mak ni beria-ria nak peluk anak dia memang tak kenal kan. Daripada bercerai tak pernah jumpa dah 3-4 tahun. Ya, tak pernah jumpa, tak kenal siapa dia. Ya, tiba-tiba nak pegang, nak peluk dia. Mestilah budak tu, memanglah budak tu menjerit, ya, menangis dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku sebenarnya. Bukan kita tak kesian, kita kesian. Jadi hadirin sekalian, ini yang berlaku di mahkamah syariah. Ini macam-macam kes lah. Ya. Yang sebaliknya pun sama juga. Ya. Bapa ni tak pernah tengok dan sebagainya. Tiba-tiba nak tengok anak, memanglah bila anak ni tak kenal, maka macam mana anak ni nak pergi kepada bapa ni ataupun kepada mak dia ni yang dah berapa tahun tak jumpa kan, dah tak kenal lah, memang tak kenal lah. Ya? Bila tak jumpa dari kecil memang tak kenal. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dalam kes bila bercerai ni, itulah ya, yang menjadi mangsa memang anak lah yang menjadi mangsa. Sebab itu bila kita dapat maklumat ni, saya haraplah dikongsikan kepada ahli keluarga kita yang lain, kawan-kawan kita yang lain. Bila bercerai ni, tak apalah bercerailah. Bercerai ni perkara yang diharuskan. Nak bawa macam mana, tak ada jodoh kan. Bercerailah, tak ada masalah. Ya? Perkara yang dihalalkan walaupun paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bab anak ni, hadirin sekalian, anak ni kalau boleh lah, ya. Ni yang sukar ni. Bila bercerai bermusuh ni yang sukar. Anak jadi bangsa. Kalau seboleh-bolehnya, walau macam mana benci pun pasangan ini dengan bekas pasangan dia, kalau boleh biarlah anak-anak ni dibesarkan cara yang bersama. Ada persetujuan. Yang cantiknya hadirin sekalian, ada persetujuan bersama tentang hak jaga anak-anak ni. Ya. Dan yang suami isteri yang bercerai ni, pada saya lah, pada pemerhatian saya lah, ya. Sebenarnya pasangan ni dia tahu siapa yang lagi bagus jaga anak ni. Ya. Siapa yang lagi bagus jaga anak ni. Ada ketika memanglah ibu itulah yang paling, yang disebut dalam hadis tadi ni, yang penyayangnya, sifat lemah lembutnya, apa lagi pengasihnya, yang belas kasihannya, memang ibu. Tapi ada juga dalam kes-kes tertentu, ni kes benar ya hadirin sekalian, yang ada juga yang wanita yang saya pun tak faham lah kenapa dia mungkin ada tekanan jiwa dan sebagainya, dia tak peduli dah anak ni. Ya. Waktu dalam perkahwin pun bapa lah yang mandikan anak, yang gosok baju anak nak pergi sekolah, yang ambil kira anak punya sarapan. Ada kes begini. Ya, dan saya tahu sendiri, ya. Ada kes. Ya, hadirin sekalian, sampai tahap begitu, ya. Jadi sekarang ni ada maknanya hadirin sekalian,
kalau kita nak kata orang perempuan saja yang baik, yang lelaki tak baik, tak boleh juga. Ada kes yang bagaimana ada kelemahan-kelemahan tertentu lah. Sama ada di pihak wanita ataupun di pihak lelaki. Ini kes real hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah dalam bila sebut hak jaga anak ni, bila berebut ni memang anak jadi mangsa lah. Jadi sebaik-baiknya walau macam mana marah kita dengan bekas pasangan kita, kalau kita ada anak bersama, maka sama-samalah kena berlapang dada lah. Berlapang dada untuk membesarkan anak-anak ni. Supaya tali silaturahim anak dengan bapa, anak dengan ibu jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Itu saya punya komen lah, jawab kepada Puan Afrida ni. Jadi nak dapat hak jagaan bergilir boleh tak? Boleh. Kalau ada persetujuan bersama, contoh banyak juga kes yang kita putuskan di atas persetujuan bersama. Di hujung minggu anak dengan bapa, contohnya kan. Hari sekolah dekat mana? Kalau maknanya mak ni dapat hak jagaan anak dan sekolah anak ni dekat dengan tempat rumah ibu, dia duduklah di situ. Hujung minggu duduk dengan bapa. Bergilir-gilir. Tak ada masalah. Kalau maknanya rumah memang dekat-dekat. Sama-sama dekat dengan sekolah contohnya kan. Boleh buat masa seminggu dengan bapa, seminggu dengan mak. Boleh. Jika ada persetujuan bersama dengan terma-terma yang ni boleh didetailkan lah. Maknanya bila anak ni nak dipulangkan, waktu bila nak ambil, pukul berapa, cuti sekolah macam mana, cuti hari raya macam mana, cuti hujung tahun macam mana, kalau satu pasangan nak bawa anak ni pergi melancong macam mana. Ini semua boleh didetailkan dalam terma-terma dalam perintah mahkamah. Saya harap dah menjawab dah isu tu. Kemudian kita tengok lagi yang Ahmad Hari Datuk, kadang ada kemungkinan selepas bercerai isteri tak kerja sebab tu beri dahulu bekas suami jaga anak. Bekas isteri lepas tu nak tuntut hak penjagaan sebab dah ada kerja tetap. Adakah boleh dapat hak jagaan jika jadikan sebagai hujah? Ni bagus juga soalan daripada Puan Nur Asma ni. Ini pun kes real yang ditanya oleh Puan Nur Asma ni, kes real. Betul. Bila bercerai kadang-kadang isteri ni tak ada kerja kan. Dia nak jaga anak pun macam mana? Tak ada pendapatan. Sebenarnya nak kira dari segi hukum syaraknya, nafkah diberi oleh bapa. Kalau isteri ni dapat hak jaga anak-anak, bekas suami ni wajib memberi nafkah kepada anak-anak dia sebagai bapa tu. Itu wajib sebenarnya. Tapi maklum sajalah, kita faham dalam situasi yang sekarang ini, banyak kes lah, ini bukan sikit, banyak kes. Nafkah yang diberi oleh bapa ni biasanya tak mencukupi. Sebab apa? Bapa pun pendapatannya ala kadar, anak pula ramai. Contoh, ni sebagai contoh. Ini memang real case yang berlaku, apa yang disebut oleh Puan Nur Asma. Jadi untuk dalam keadaan kadang-kadang ni, itu yang tak apalah, bagi bapa dia jaga dulu. Ada kes. Kemudian dia dapat kerja, dia rasa dia dah bersedia nak jaga anak ni, dia pun buat tuntutan. Buat tuntutan kepada mahkamah syariah. Cuma dalam kes ini boleh, saya nak sebut memang boleh jadikan hujah bahawa dulu dia tak ada pendapatan tetap, tak ada rumah yang selesa contohnya kan. Sekarang dah ada tempat yang selesa, dah ada pendapatan, dia boleh jaga anak, dia boleh buat tuntutan, dia boleh dijadikan hujah, dan mahkamah boleh pertimbangkanlah. Cuma nasihat saya lah, jangan ambil masa yang terlalu lama. Jangan ambil masa yang terlalu lama, ataupun jangan sampai hubungan kita dengan anak ni jadi renggang. Jadi renggang sebab dah duduk dengan pihak yang satu lagi. Jadi renggang dan tak mesra. Itu satu hal juga. Sebab bila sampai satu ketika anak ni dah mumayyiz, mahkamah pun boleh tanya anak-anak ni nak duduk dengan siapa. Nak duduk dengan siapa. Selain daripada mahkamah tengok kebajikan anak ni, bila anak ni dah 7 tahun dan ke atas, dia boleh buat pilihan.
Jadi anak-anak ni pun manusia biasa juga kan. Bila dia rasa selesa duduk dengan satu pihak, dia akan cakap saya nak duduk dengan ni, dengan bapa, ataupun dia kata dia nak duduk dengan mak dia yang mana dia rasa selesa. Ya. Itu satu hal lah, ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang ni lah yang mahkamah akan ambil kira. Semua yang ditanya oleh Puan Nur Asma ni dalam chat room ni, ya, memang boleh dijadikan hujah. Ini pun real case juga, ya. Ada banyak juga yang berlaku sebegini, ya. Okey. Ada soalan lain ke? Datuk, Ya. jika macam anak dah memayis, bila dalam mahkamah anak pilih salah satu yang dia pilih, adakah hakim akan ikut cakap anak? Bagus soalan ni. Terima kasih, ya, Puan yang bertanya ni, ya. Dia begini, ya. Ada keadaan-keadaan tertentu yang mahkamah akan tidak akan mempertimbangkan pilihan anak ini. Ya. Saya bagi satu contoh keadaan. Contoh keadaan. Ya. Contohnya yang anak-anak ini biasalah, ya. Anak-anak zaman sekarang ni yang pertama nak hidup senang. Betul, ya? Ada handphone, boleh main game dan sebagainya, ya. Yang boleh main game dan sebagainya, yang dimanjakan, ya. Nak itu dapat, nak ini dapat. Ini satu situasi saya berilah, ya, dalam keadaan itu. Jadi apa yang dalam undang-undang yang saya kongsikan tadi ni, yang dalam kuliah yang lepas juga, mahkamah kena melihat maslahah kanak-kanak itu, ya. Maslahah ini apa maksud maslahah? Kebajikan anak. Apa maksud kebajikan anak? Apa yang termasuk dalam kebajikan anak ini? Yang pertama, mahkamah akan lihat agama. Ya. Adakah pihak yang dipilih oleh anak ini dapat memastikan anak ini tanggungjawab agama dia selesai? Anak ini belajar fardu ain, belajar solat, belajar puasa dan sebagainya. Ya? Agama nombor satu. Yang kedua, pendidikan yang ni lah, yang biasalah. Yang sekolah rendah ke, sekolah menengah ke. Ini pendidikan. Ya? Yang pendidikan. Yang ketiga, tengok kebajikan dari segi persekitaran. Rumah, ya? Persekitaran rumah ni macam mana? Adakah maknanya okey, tak ada masalah, kejiranan dan sebagainya, tempat yang ada, rumah yang menepatilah, maknanya walaupun tak semestinya rumah orang kaya, ya, rumah yang menepati keperluan asas dan sebagainya, persekitaran yang baik supaya anak-anak ini boleh membesar dengan baik. Ini antara yang dia ambil kira lah, ya. Selain daripada kemampuan ibu bapa tadi untuk menjaga, memberikan kasih sayang dan sebagainya, ya. Jadi menjawab persoalan tadi, adakah mahkamah akan ikut pilihan anak? Ini tengok case by case sebenarnya, case by case, ya. Jika pilihan anak ini okey dan orang yang dipilih oleh pihak yang dipilih oleh anak ini dapat boleh menjaga kebajikan anak ini, dapat menunaikan tanggungjawab kepada anak ini, okey, tak ada masalah, ya. Dan ya, saya ingat saya pernah kongsikan juga, ya, bagaimana saya interview anak-anak ni, ya, dan di peringkat Mahkamah Rayuan di Negeri Sembilan, ya. 3 orang adik-beradik, ya, yang saya ingat saya dah pernah cerita dululah, ya. Tiga anak ni nak duduk dengan bapa, ya, nak duduk dengan bapa, tak nak menangis-nangis, tak nak duduk dengan mak, ya. Rupanya di sebalik itu ada satu kejadian yang mendatangkan trauma, ya, kepada anak-anak ini, ya. Anak ini dipukul dan sebagainya, sehingga anak-anak ini dijaga oleh kebajikan masyarakat dalam tempoh yang tertentu sebelum dipulangkan balik kepada ibu bapa ni. Ini kes yang ni lah, maknanya yang jarang-jarang berlaku lah pada saya, ya. Jadi dalam kes ini adik-beradik ni, 3 orang adik-beradik ni semuanya memilih bapa, ya.
Daripada yang kecil umur 8 tahun, yang besar sekali saya ingat waktu tu umur 11 tahun. 11 tahun dia. Dia kata, pakcik dia kata, kami tak, adik-beradik tak nak berpisah. Nak duduk sekali, nak duduk dengan bapa. Jangan bagi-bagikan mana dia. Anak ni sendiri bercakap, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, anak itu sendiri bercakap dia tak nak, mereka ni tak nak dipisahkan, tiga beradik ni, dan nak duduk dengan bapa. Sampaikan diceritakan kepada kami, hakim-hakim rayuan, kita bersidang 3 orang kan, kita panggil anak-anak ni dalam bilik khas, buka jubah, buka ni. Anak-anak ni cerita bagaimana bila waktu mereka ni duduk dengan ibu, bila dapat giliran bersama dengan bapa ni, ibu di Negeri Sembilan, bapa di Perak. Masuk je kawasan, bila bapa nak hantar balik ni, masuk je kawasan taman mak ni duduk ni, anak-anak ni dah menangis dah. Mereka menceritakan sendiri, dah menangis sebab tak mau balik, tak mau duduk dengan mak ni. Kebetulan pula mak ni dah kahwin lain, dan jadi itu antara pilihan yang memberatkan lagi lah pada mahkamah. Waktu tu kami buat keputusan bahawa anak ini hendaklah dijaga oleh bapa. Ini dalam keadaan tertentu lah. Jadi maknanya yang ditanya tadi, adakah mahkamah ikut pilihan anak? Sebenarnya tengok case by case lah. Tengok case by case. Kita pun tak mahu, kalau dalam kes yang saya sebutkan, situasi yang mula-mula saya sebutkan tadi, anak ini diumpan dengan material, dengan handphone, dengan apa sebagainya, dengan kemewahan, boleh merosakkan masa depan anak ini kita akan ada pertimbangan lain. Mahkamah akan ada pertimbangan yang lain. Ini setakat tu yang boleh tu saya jawab dah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain ke? Saya ingat jelas jawapan saya. Jelas, Datuk. Ya. Ada soalan lain? Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya ada banyak lagi kes ni, kalau saya nak bacakan lebih baik kita bersoal jawab, sehingga lebih nampak kot, insya-Allah. Ya. Dalam chat room ada lagi tak? Chat room tak ada. Ada satu soalan ni. Okey. Assalamualaikum Datuk. Bagaimana pula dengan kes ibu yang dikategorikan sebagai asnaf disebabkan kesukaran nak memulakan pekerjaan setelah berlaku perceraian dan bekas suami langsung tidak memberikan nafkah kepada anak? Apakah tindakan yang boleh diambil dan bagaimana caranya? Wah, bagus soalan ni. Ini pun mungkin situasi sebenar, situasi sebenar. Bila ibu ni susah, yang pertama tadi saya sebut, tanggungjawab nafkah ini adalah tanggungjawab bapa. Bapa kepada anak-anak. Jika bapa kepada anak-anak ini tak mampu, macam mana? Kita dah bahas dulu dalam kuliah-kuliah yang dulu ni. Waris kepada bapa bertanggungjawab. Bapa kepada bapa, iaitu datuk kepada anak ini bertanggungjawab sama, untuk memberi nafkah. Itu segi hukum syarak, dan juga dalam undang-undang keluarga Islam kita ni ada, orang-orang yang bertanggungan untuk membayar nafkah. Ada dalam peruntukan enactment undang-undang keluarga Islam kita. Termasuk juga adik-beradik lelaki bapa tadi ni. Jadi maknanya kalau kita lihat sekali lalu di situ, walaupun ibu ni dikategorikan sebagai asnaf, tak ada masalah. Boleh dapat hak jagaan anak dan minta buat tuntutan nafkah kepada bekas suami, dan jika sukar dituntut juga kepada waris-waris bekas suami. Boleh, boleh buat, tak ada masalah. Boleh je buat. Jadi sampai tuntutan kepada bekas suami ini bukan setakat bukan setakat tuntutan nafkah saja, tetapi boleh dikuatkuasakan tuntutan nafkah ni dengan berbagai cara. Contohnya apa? Boleh rampas harta dia.
Ya, kita pernah lelong kereta, kita mahkamah pernah perintah jual rumah dan sebagainya, ya, untuk bagi dan duit apa kedul SP lah, macam-macam mahkamah pernah perintah, supaya nafkah anak ni dijamin, ya. Sampai tahap macam tu. Dia ada prosedur potong gaji, ya, kalau bekas suami ni, ya, bekas suami ni sukar sangat nak bayar nafkah, ya, kita boleh potong gaji dia daripada majikan dia, ataupun boleh rampas harta dia dan jual, seizure and sale. Boleh kuat-kuasakan perintah nafkah ni, ya, seizure and sale. Kemudian apa lagi? Boleh buat kita panggil proceeding hiwalah, garnishment proceeding. Maknanya tengok bekas suami ni ada duit simpan dekat mana, tabung haji, bank Islam, bank muamalat, bank apa lagi, CIMB ke, Maybank ke, ataupun mana-mana bank lah, dia ada simpan duit situ. Kita boleh saman bekas suami ni dengan bank tu sekali. Ya, jadi kita minta perintah mahkamah supaya bank ini mengemukakan penyata bank bekas suami tadi ni ada banyak duit dalam tu. Ya, kita nak supaya akhirnya mahkamah perintahkan supaya duit bekas suami tadi ni dikeluarkan oleh pihak bank, diberikan kepada sebagai nafkah kepada. Boleh. Ini dipanggil proceeding hiwalah. Boleh buat ini, ya. Tak ada masalah. Jadi ada banyak cara, ya. Ada banyak cara untuk kita dapatkan nafkah anak ni, ya. Walaupun ibu tadi ni dikategorikan sebagai asnaf, ya. Tapi kena proceeding itu ambil masa sedikit lah, ya. Saya tak nafikan lah, ya, ambil masa sedikit. Tetapi jika kalau kita tak mampu, kita boleh dapat bantuan peguam syar'i Jabatan Bantuan Guaman, ya. Kalau bertindak sebagai asnaf ni, insya-Allah dapat percuma saja. Mungkin bayar fee dalam RM10 saja untuk buka fail, itu silap saya lah. Kemudian apa lagi, ya? Ada lagi satu proses yang kita panggil di Mahkamah Syariah hari ini, iaitu BSK, bahagian sokongan keluarga, ya. Untuk dapatkan pendahuluan nafkah ni boleh dapat. Maknanya bila bercerai ada perintah nafkah anak, ya, dapat hak jagaan anak dan dapat perintah nafkah anak. Sebulan selepas perintah tu dikeluarkan, bekas suami ni tak bayar langsung. Boleh terus balik ke mahkamah, pergi ke bahagian sokongan keluarga, boleh minta pendahuluan nafkah. Dan buat aduan supaya bahagian sokongan keluarga ni pergi cari bekas suami tadi ni supaya dia melunaskan tanggungjawab nafkah dia. Boleh. Ini fungsi BSK, Family Support Authority, ataupun bahagian sokongan keluarga. Ini fungsi dia. Kita ada pegawai-pegawai yang memang dah mahir dah. Sampai ada pegawai kita ni yang pergi cari suami ni di rumah, pergi cari dekat rumah waris dia. Ya, ini pengalaman ni lah kita di mahkamah ni. Kita cari, ya, hadirin sekalian, dan kita ni lah. Sebab bila kita cari itu dia tak mau bayar, dia boleh dikenakan tindakan menghina mahkamah dan sebagainya, ya, sehingga boleh dipenjarakan jika dia gagal lah melunaskan tanggungjawab nafkah ni. Ini berat sebenarnya, ya. Sampai tahap macam tu kita peruntuk undang-undang yang menjaga hak-hak wanita dan anak-anak ni, sampai tahap macam tu, ya. Ini yang boleh dibuat lah, tindakan-tindakan yang boleh dibuat, ya. Jadi jika tak faham juga, ya, boleh pergi ke mahkamah, boleh pergi Jabatan Bantuan Guaman. Selain daripada itu juga, ya, dalam bab asnaf tadi ni, waktu saya jadi Ketua Hakim Syar'i di Negeri Sembilan, saya menyatakan kepada bahagian sokongan keluarga ini, bila orang ini asnaf, maka hendaklah dirujukkan segera kepada Baitul Mal. Baitul Mal supaya dapat dibantu segera oleh Baitul Mal. Ini yang orang yang susah tadi ni, ya. Sebab bila dikategorikan sebagai asnaf,
memang ada hak untuk dapat bantuan wang zakat daripada Baitul Mal, ya. Ada peruntukan sama ada bulanan ataupun ada, kalau dalam terdesak, kes-kes terdesak ni boleh dapat bantuan segera. Macam di wilayah persekutuan ni, setakat nak pergi mahkamah tak ada tambang tu, on the spot dia boleh beri. Dulu ni tak silap saya sekitar tahun 2000 sekitar tahun 2000 dulu, 2002 2003 tu, on the spot boleh dapat RM50 pergi ke Baitul Mal ni, tak ada duit tambang nak pergi mahkamah, on the spot boleh dapat RM50. Mungkin sekarang mungkin RM100 lah, ya. Mungkin jumlah dia dah meningkat. Jadi maknanya hadirin sekalian, ada banyak channel kita boleh dapat hak untuk dapat nafkah ni. Ya, saya harap penerangan saya jelas. Wallahu a'lam. Dah pukul berapa dah? 9 dah, ya. Lepas ni ada kuliah lain ke? Tak ada, Datuk. Tak ada, ya. Kalau ada soalan Ya. lain, ya, sebelum kita tangguh. Ingat dalam kuliah akan datang kita pindah tajuk lain lah kot, ya. Dah bab harta sekalian tu, ya. Ya, ada soalan lain. Kalau satu soalan, dua soalan lagi boleh saya ni. Assalamualaikum, Datuk nak tanya. Maaf ya, ini Assalamualaikum. bukannya pasal hak wanita, tapi cuma nak tanya sebab Boleh insya-Allah. Sila. Tak dengar lah Puan Salimah? Kita. Ya. Saya- Dia terputus-putus. Eh. Boleh type dekat chat room lah kot kalau tu. Dia mungkin ada masalah speaker dan Dia pun- sebagainya. Dia memang tak ada langsung keluar suara. baru tahu yang kes ni Elin tu. Boleh tak terangkan Kes Nek Elin. Okey. Ya. Pagi tadi saya berkuliah subuh di Masjid Pinggiran Senawang pun ditanya soalan yang sama. Kes Nek Elin ni. Dia beginilah untuk maklumat umum lah. Kes Nek Elin ni iaitu seorang wanita di Kelantan ni bersama dengan anak dia. Membawa kes ke Mahkamah Sivil mencabar kedudukan 22 seksyen dalam enactment Kanun Jinayah Syariah Kelantan, ya, adalah tidak berperlembagaan. Maknanya undang-undang itu tidak sah dan tidak berperlembagaan. Dia nak cabar undang-undang yang diperuntukkan bagi kesalahan jinayah syariah, termasuklah khalwat, apa lagi, ya, kes-kes apa ni yang berkaitan dengan apa ni, kes sumbang mahram dan sebagainya lah, ya, khalwat, apa lagi, ya, lelaki belagak perempuan dan sebaliknya, macam-macam lah, ada 22 kesalahan, ya, yang dibawa oleh Nek Elin ni ke mahkamah Sivil yang insya-Allah besok akan disambung kes bicara dia besok. Kita dengarlah besok insya-Allah bagaimana keputusan ataupun sambung bicara yang berlaku di Mahkamah Sivil. Kenapa dicabar ni? Apa isu sebenarnya dengan sekalian? Isu sebenarnya ialah dia nak kata bahawa undang-undang jinayah dia dicabar ni berdasarkan peruntukan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Saya sebut je lah, faham tak faham tu buat faham je lah, ya. Dalam jadual ke-9 ni, hadirin hadirat sekalian, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan ni memperuntukkan ada 3 senarai. Senarai negeri, dalam untuk menentukan bidang kuasa ni lah, senarai negeri iaitu senarai persekutuan. Senarai pertama senarai persekutuan lah. Yang kedua senarai negeri yang memperincikan apa bidang kuasa negeri. Yang ketiga dipanggil senarai bersama. Dalam jadual kedua ni dinyatakan bahawa diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan itu, iaitu antara lainnya negeri boleh membuat undang-undang berkaitan kesalahan-kesalahan yang melanggar rukun Islam.
melanggar agama Islam, rukun-rukun agama Islam ni. Kecuali, tu ayat kecuali tu. Ada satu frasa yang disebut tu, kecuali setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang persekutuan. Maknanya, bila ada undang-undang persekutuan, kesalahan tu dah disebut oleh dalam undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri tak boleh buat. Tak boleh buat undang-undang kesalahan tu. Contoh apa? Contoh khaluat. Khaluat. Persetubuhan luar tabi'i kan, khaluat. Ada diperuntukkan dalam undang-undang persekutuan, iaitu dalam kanun jinayah, penal code. Tetapi dalam masa yang sama, rupanya kesalahan khaluat pun ada dalam enactment jenayah syariah negeri. Kat persekutuan ada, kat negeri pun ada. Ini yang ni elit ni cabar ni. Kalau dah ada dalam persekutuan, negeri tak boleh buat undang-undang berdasarkan frasa dalam jadual ke-9 tadi. Itu yang dicabar tu oleh ni elit ni. Walaupun selama ni tak pernah dipertikaikan. Dan pada pandangan saya secara peribadi, dan saya ingat ramai pakar undang-undang pun ramai yang berpandangan bahawa undang-undang ni boleh je wujud. Di negeri boleh wujud, di persekutuan boleh wujud. Sebab undang-undang yang diguna pakai di negeri-negeri ni hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Kan, persetubuhan luar tabi'i tadi ni. Dia pakai kepada orang Islam. Khaluat, liwat tadi tu, kes liwat tadi. Orang Islam tak terpakai. Dalam kanun jenayah syariah di negeri-negeri ni. Sedangkan di persekutuan, dia boleh terpakai kepada semua orang. Tak kira Islam dan bukan Islam boleh terpakai. Orang bukan Islam yang persetubuhan luar tabi'i boleh didakwa di mahkamah sivil. Hukumannya sehingga 20 tahun penjara. Kan? Memang besar. Kalau di mahkamah syariah ni, hukumannya setakat 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 sebatan. Itu paling maksimal lah, atau gabungan ketiga-tiga hukuman itu. Jadi itu cerita dia sekarang. Jadi pada saya ini satu cabaran lah kepada mahkamah syariah, kes Enik Alin ni. Jadi sekarang ni beberapa majlis agama Islam negeri telah mohon untuk mencelah di mahkamah sivil untuk sama-sama berhujah nak mempertahankan undang-undang Islam yang ditadbir di mahkamah syariah, undang-undang jenayah syariah tadi. Itu yang saya setakat saya ingat yang boleh saya beri maklumat lah, beri maklumat kepada hadirin sekalian. Jadi sekarang ni terpulanglah kepada mahkamah sivil lah. Sebab bidang kuasa mentafsir undang-undang ini adalah terletak di mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Jadi sebab itu hadirin sekalian, sebab itu mustahaknya RUU 355 tu. Mustahak RUU 355 tu sampai hari ni, sejak tahun 2010 sampai 2023 dah ni, masih gagal dibentangkan di Parlimen. Saya adalah salah seorang yang terlibat dalam menyediakan RUU 355 itu sewaktu saya bertugas di Jabatan Peguam Negara dulu, daripada 2006 sampai 2011. 2006 bulan 7, tak silap saya, bulan 8 saya mula bertugas di Jabatan Peguam Negara, Seksyen Syariah Jabatan Peguam Negara waktu itu. Dan sekitar 2008 itu kita telah sediakan rang undang-undang ini. Apa dia rang undang-undang RUU 355 ini? Iaitu untuk menambah bidang kuasa mahkamah syariah dalam semua perkara kecuali hukuman mati. Waktu tu yang kita dah sediakan itu dan dipersetujui oleh Peguam Negara waktu itu dan Sigani Patail. Bukan mudah tu, ada sekalian. Jadi maknanya jika RUU 355 ni berjaya dibentangkan dan diluluskan di Parlimen, sebahagian daripada hukuman hudud ni boleh kita laksanakan. Mencuri potong tangan, berzina disebat 100 rotan, dan sebagainya. Kecuali hukuman mati saja. Qazaf, dan sebagainya. Kecuali hukuman mati. Jadi ini mustahak RUU 355 tu untuk
jika RU 355 ni dah dibentangkan di Parlimen dulu lagi dan diluluskan, saya ingat tak timbullah kes Nick Allen ni. Tak timbul kes Nick Allen ni dah. Sebab bidang kuasa yang diberi kepada Mahkamah Syariah ni dah terlalu luas, besar. Sampai kita boleh melaksanakan sebahagian daripada hukuman hudud tu. Tapi malangnya, itulah. Malangnya RU 35 ni jadi modal politik je lah. Setakat ni lah yang saya nampak jadi modal politik je lah. Itu minta maaf cakap lah. Jadi saya merasa kecewa lah. Saya sebagai salah seorang yang pernah terlibat menyediakan RUU 355 ni. Jadi memang saya kecewa lah. Sebab bukan mudah kita nak menyediakan RUU 355 ni. Ambil masa beberapa tahun. Dan yang itulah, kita nak laksana hukum hudud qisas ta'zir ni secara keseluruhan, tak nampak jalan lagi. Tak nampak jalan lagi. Jadi sekurang-kurangnya RUU 355 ni telah mencapai maksud apa yang dalam kaedah fiqh, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Itulah RUU 355 ni. Sekurang-kurangnya kita berusaha nak memartabatkan Mahkamah Syariah dan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tapi sekarang masih belum berjaya. Jadilah kita ni Mahkamah Syariah ni mahkamah second class. Second class ataupun third class lah. Boleh kata macam tu lah. Jadi walaupun kita mengaku kita negara Islam, tapi bidang kuasa kita itulah terlalu kecil, 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda, atau 6 sebatan ataupun gabungan kedua-dua. Itu yang bidang kuasa jenayah yang kita ada. Jika RUU 355 diluluskan, bayangkanlah bidang kuasa kita dalam semua perkara kecuali dalam hukuman, menyebabkan hukuman mati. Itu yang asal lah. Tapi saya difahamkan sekarang ni daripada 2010 tu sampai sekarang dah 5 kali pindah dah. 5 kali pindah. Itu saya kata tu jadi modal politik je. Setakat inilah. Jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan, keberanian kepada pihak berwajib untuk membentang RUU 355 di Parlimen. Berjaya tak berjaya tu cerita lain. Yang pada saya mustahak dibentang dulu di Parlimen. Memanglah of course orang yang jahat ni hati dia, niatnya jahat, yang musuh-musuh Islam ni tak mau akan menentang. Itu kita dah boleh agak. Tapi itulah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita berusaha, yang selebih kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingat dah menjawablah berkaitan dengan kes Nick Allen dan juga RUU 355 Wallahu alam. Saya ingat saya berhenti di sini dulu kot. Boleh Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada soalan lain, insya-Allah nanti saya dalam kuliah akan datang lah. Dan kuliah akan datang insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Walaupun ada soalan tadi dekat chat, kita bawa minggu hadapan kot. Oh ada ya? Ada ya. Dia tanya ni Datuk, apa kesan jika kes ni saya boleh jawab terus. Okay. Jika kes Nick Allen ni dia menang, maknanya seluruh undang-undang jenayah syariah dekat yang di negeri-negeri ni tak boleh pakai lah. Tu lah cerita dia. Hampir keseluruhan. Sebab itu dalam titah Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam baru-baru ini, Sultan Selangor telah menitahkan supaya suatu jawatankuasa khas ditubuhkan segera, mengkaji semula perlembagaan dan juga undang-undang yang berkaitan. Jika perlu pindah, hendaklah dipindah segera. Saya difahamkan setakat ini calon-calon bagi menganggotai jawatankuasa khas yang dititah oleh Sultan Selangor ni telah pun dikenal pasti oleh Yang Berhormat Menteri Agama, dan saya ingat jawatankuasaan ni akan ditubuhkan dalam masa terdekat ini. Saya difahamkan begitulah.
Jadi kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara ya mahkamah syariah dan juga undang-undang syariah. Wallahu a'lam. InsyaAllah semoga doa Datuk dan semua jemaah Allah angkat malam ni, insyaAllah, dan Malaysia akan kekal lebih baik dalam sistem pentadbiran agama, insyaAllah. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi pada malam ini, terutama isu hak jagaan anak. Saya rasa semua dah lebih faham dan insyaAllah semoga jika ada masalah yang berkaitan akan dapat diselesaikan dengan baik, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kuliah subuh esok pagi bersama dengan Ustaz Ahmad Safi'i untuk bacaan surah Yasin dan lain-lain. Dan kita juga akan bersama Datuk lagi pada waktu dan hari yang sama, insyaAllah, untuk topik yang lain lagi seperti yang Datuk beritahu sebentar tadi. Semoga hari Jumaat minggu depan saya tak boleh ya. Jumaat minggu depan. Jumaat malam Sabtu untuk kuliah tauhid tu saya minta tangguh dulu. Ya. Oh, Hari baik. Ahad malam Isnin insya-Allah boleh on. Ahad malam Isnin insya-Allah boleh on. Baik. Ya. Baik Datuk. Ya. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah pada malam ini dan Datuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Datuk. Terima kasih juga kepada semua jemaah dan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.